kita ni kita bincangnya adalah fokus kepada pembinaan akhlak. Dia lebih menceritakan tentang bab adab. Walaupun di sana adanya kita kata bab solat, puasa dalam kitab ni, tetapi dia lebih membahaskan merujuk kepada pendidik jiwa kita bersama tuan. Ini untuk sama manfaat untuk diri saya dan tuan-tuan juga bersama kita cuba ambil manfaat pada apa yang dibincangkan dalam kitab insya-Allah. Jadi kita terus lagi tajuk yang seterusnya tuan dalam muka kalau saya ni muka surat 34 kalau tuan mungkin lain surat dia tajuk dia ilmu-ilmu yang terpuji. Betul tak? Betul. Tak ada ilmu-ilmu yang terpuji. Kalau tuan tu nombor surat apa? 15. Saya 34. Kitabkan dia mungkin tak sama. Jadi kita masuk kita bincangkan tentang masih lagi bab ilmu dalam bercakap tentang ilmu, bab-bab mana adab-adab dalam untuk ilmu dan berkelamat dan sebagainya, kita itu dan bidang-bidang dia. Seterusnya semalam kita masuk di istilah dalam bidang apa, dalam ilmu berkaitan dengan ilmu. Dan malam ni dia masuk kepada ilmu bab ilmu yang terpuji. Ilmu yang terpuji. Jadi ilmu yang terpuji terbagi kepada dua bahagian. Dia ilmu semua terpuji betul, tapi dia dibagikan dua. Yang pertama adalah ilmu yang terpuji secara mutlak. Dia yang secara mutlak ni memang tidak ada batas, memang dia memang sangat secara mutlak memang secara mutlak dia memang terpuji. Dia secara ilmu itu sendiri, zat. Kita sekiranya bertambah ia menjadi lebih afdal, baik dan afdal, dan iaitu ilmu mengenal Allah SWT. Ini yang berkaitan ilmu mengenal ilmu akidah. Itu ilmu yang berkaitan dengan ilmu yang lebih membincangkan pada bekal atau perjalanan untuk menuju akhirat, menuju Allah SWT. Ini adalah ilmu yang sangat terpuji. Sebab hakikat ni kita bagaimana kita faham, kita maklum bahawa dunia ni akan tinggal. Bila masa akan kita tinggalkan. Jadi kalau ilmu yang berkaitan itu untuk bicarakan tentang ilmu yang berkaitan bekalan selepas kita meninggalkan dunia ni, itu adalah ilmu yang sangat terpuji. Kemudian dia merupakan ilmu yang sangat dituntut dan boleh membawa kepada kebahagiaan di akhirat. Macam ni kalau belajar tentang ilmu yang berkaitan dengan akhirat ni, betul-betul ilmu ni yang memberikan jalan untuk menuju ke mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Untuk mencapai kebahagiaan di alam akhirat selepas dunia. Jadi ilmu ini ibarat lautan. Dalam kita dunia dalam kata Juz Asar dia ibaratkan al-bahru yang tidak mungkin diselami. Ilmu yang berkaitan dengan mengenal Allah SWT yang berkaitan akhirat ni, ilmu yang cukup luas ibarat lautan yang tidak mungkin diselami hingga ke dasar. Sekalipun mereka yang belajar ni, kalau ramai yang cuba mempelajari, berusaha untuk mendalam semua, dia masih hanya berada di sekitar pesisiran lautan ilmu. Dia dalam lautan ilmu yang dalam tu, dia hanya masih lagi belajar tu, masih di sekitar saja, di luar saja, belum lagi mendapat dasar. Dan dia berapa berada di tepian saja. Dia tak boleh nak mendakwa dia hebat macam mana pun dalam akhirat, tak. Dia Allah bagi setakat di mana yang sepatutnya. Itu pun setakat yang termampu kepada mereka. Dia pada dia pekerja yang ilmu yang berkaitan ni, yang mengenal Allah SWT pun dia banyak perkara ghaibiyat. Dia kena dipelajari. Tetapi tidak boleh mendalam sampai ke dasar dia. Itu contoh dia kalau tentang contoh dia bab mengenai ruh. Boleh belajar tentang ruh macam mana dia dinyatakan sifat dia apa semua dalam Al-Quran dan dalam suatu hadis semua. Setakat tu je. Tetapi untuk mengkaji lebih mendalam lagi itu bukan kerja manusia. Bagaimana ukur ruh tu, bagaimana dia punya adakah dia berbentuk, itu bukan dia berbentuk ke macam mana, dia tak boleh, kita tak mampu kita. Itu dia kaitan dengan benda-benda yang ghaibiyat.
Itu juga dalam syurga, neraka semua. Boleh kita tahu macam mana jalan untuk menuju ke syurga, jalan untuk ke neraka. Itu ilmu. Tetapi untuk mengatakan syurga ni, nak menggambarkan syurga, nak menyamakan apa yang kita lihat, tak, itu adalah satu kesalahan. Dia tak boleh tergambar dengan apa yang kita lihat kat dunia. Nikmat hebat macam mana pun, cantiknya alam kat dunia ni, tidak boleh kita samakan. Mereka tak nampak, tak dapat. Terbatasnya ilmu yang kita ilmu yang kita yang berkaitan dengan akhirat. Tapi dia untuk kaji untuk belajar pun ada ilmu yang terpuji. Belajar dia berbelajar untuk menuju macam mana, apakah bekalan untuk apa persiapan dan sebagainya untuk menuju ke akhirat. Sehingga kita yakin membawa kepada Allah SWT, wujudnya Allah. Yakin kita tidak berulah bagi. Itu tahap ilmu. Adapun ilmu yang kedua, ilmu terpuji dah. Ilmu yang terpuji, tapi dalam bahasa Arab la yuhmadu illa. Kalau itu dalam bahasa asal dia la yuhmadu, ilmu tidak terpuji melainkan. Dia ada melainkan, tapi maksudnya ilmu terpuji dia, tapi dengan kadar yang khusus, yang tertentu, terbatas. Inilah yang kita sebutkan tadi, dia sebagai ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah ni ilmu terpuji, tetapi dia tidak sama dengan ilmu yang terpuji secara mutlak. Setiap daripadanya adalah mempunyai kekurangan dalam beberapa aspek. Banyak kekurangan kan? Ada yang mengkhususkan bidang tertentu dan ada yang membincangnya secara menyeluruh dan terperinci. Ini fardu kifayah. Jadi dia kata, pengarang kata, oleh itu jadilah kamu sama kun rajulaini. Dalam syarat dia kun rajulaini, jadilah kamu dua orang, dua golongan. Sama ada kamu sibuk dengan urusan dirimu sendiri atau meluangkan masa untuk orang lain setelah urusan dirimu selesai. Jadi jauhkan diri kamu daripada sibuk membaiki orang lain sebelum memperbetulkan diri kamu terlebih dahulu. Maknanya dia untuk sebagai peringatan sampai kita. Maknanya dia ada orang berpandangan itu tunggu diri baik dulu. Tunggu baik dulu barulah nak beri nasihat orang. Itu adalah satu prinsip yang salah. Kalau tunggu baik sempurna, jadi orang tak dapat kerja lah. Masing-masing orang sibuk dengan diri sendiri saja untuk tak tahu nak tanasi, nasihat menasihati, ataupun mau laksana menyampaikan peringatan ataupun dakwah, khususnya dakwah, menyampaikan kebaikan ataupun amal ma'ruf nahi munkar. Ada orang tu tunggu dia tak apa, nak tunggu dia baik baru dia boleh baik orang lain. Sebenarnya bukan begitu maksud dia. Maknanya dia di samping memperbaiki diri, di samping itu jalankan tugas tanggungjawab tu, amal ma'ruf dan munkar tetap berjalan seperti biasa. Jadi kita tak mau jadi orang ini. Kebanyakan masyarakat awam yang menjadi dia nak baik sendiri, baik seorang-seorang. Dia baik seorang-seorang dia. Dia macam kita yang pun dah baik, orang lain pun dia mampu lah dia kata. Itu dia silap. Ini yang menjadi musibah kepada dunia gimana umat Islam khususnya umat Islam. Sebab ada golongan orang baik, tapi dia fikir dia dah baik, dia dah rempat sendiri. Tetapi orang lain pun dia itu bukan urusan aku. Ini masalah. Jadi jangan jadi begitu. Maksud dia kena jalan tanggungjawab untuk perbaiki diri itu teruskan, dan untuk memperbaikikan orang, perbaiki untuk agar orang lain pun teruskan serentak jalan. Tak boleh dia tunggu diri baik baru nak buat nak sampaikan kebaikan. Berusahalah untuk membersihkan batin kamu daripada sifat-sifat tercela seperti hawa, hasad, riak, berbangga diri sebelum memperelokkan rupa paras kamu. Perkara ini insya-Allah akan dibincangkan nanti dalam bahagian lain, iaitu dalam bahagian yang seterusnya. Itu perkara yang merosakkan nanti. Kita ada 4 bahagian dalam buku ni. Dia akan bincang bab muhlikat. Itu perkara yang membinasakan, insya-Allah. Jika kamu tiada peluang untuk berbuat demikian, janganlah kamu sibuk dengan ilmu fardu kifayah. Maknanya dia kalau kita masih tak berpeluang untuk nak perbaiki dia apa semua tu, janganlah sibuk menyibukkan diri, melebihkan ilmu fardu kifayah daripada ilmu yang untuk perbaiki diri tadi. Sebelum kamu selesai ilmu fardu ain terlebih dahulu.
Fardu ain banyak tuan kalau kita bincang tentang fardu ain, dia banyak yang kita tentang yang berkaitan dengan individu sendiri itu. Fardu ain ini maksudnya setiap individu itu kena tak terlepas daripada tanggungjawab tu. Dia mesti itu tanggungjawab tu fardu ain. Maknanya kalau dia terlepas daripada fardu ain ni, maka disebutkan itu dia berusaha lah kepada diri dia. Kalau dia abaikan fardu ain. Berbeza dengan fardu kifayah ni. Fardu kifayah tu bila orang dah selesaikan, ada kalau satu orang dah menyelesaikan, boleh cover ataupun boleh menyelesaikan masalah masyarakat seluruhnya, itu selesai dah, dah cukup dah. Ataupun satu kumpulan dapat menyelesaikan keperluan Islam, dah selesai dah. Tak perlu dia kata nak menyibukkan menyibukkan lebih pada tu, sedangkan dia sudah memadai. Dia kata kalau dia kata kalau tak boleh, dia tak boleh keluar untuk diri tadi, bina diri, maka jangan kalau kita sibuk sangat atau berlebih dengan ambil fardu kifayah, sedangkan yang asal itu tidak selesai. Ini kerana terdapat ramai orang yang boleh melakukan tuntutan fardu kifayah tersebut. Orang yang membinasakan dirinya kerana hendak memperbaiki orang lain adalah orang yang dungu. Dia membinasakan diri pada tempat, dia biarkan diri dia. Dia sibuk dengan memperbaiki orang lain, tetapi diri sendiri dia abai. Jadi dia kata di sini setiap orang yang dungu. Kalau dalam masalah dia apa dia kata jahil, kata. Maknanya dungu. Keadaannya samalah dengan orang yang sibuk menghalau-halau. Dia umpama itu. Sibuk halau-halau daripada mengacau orang lain, sedangkan kala jengking telah memasuki ke dalam baju yang dipakainya. Sibuk. Dia tak sedar yang diri dia dah dia tak sedar kerosakan kebinasaan yang berlaku dalam diri dia, jiwa dia. Kira sifat dia takaburnya, ujub dan sebagainya. Tetapi dia sibuk lagi untuk menghalau-halau tadi, untuk membuat orang lain. Satu kesilapan lah. Jadi itu dia kata umpamanya begitu. Setelah kamu selesai memperbaiki dan membersihkan diri sendiri, barulah kamu boleh membuang masa kepada ilmu fardu kifayah dengan mempelajarinya secara berperingkat-peringkat. Jadi dia kata tertib kan. Dia kata tertib ilmu ni. Oleh itu mulakanlah dengan mempelajari kitab Allah, kemudian sunnah Rasulnya. Ini kepada maratib ataupun tertib ilmu sepatutnya. Itu yang berlaku dalam sistem sepatutnya sistem pendidikan Islam. Hari ini tidak berlaku tuan-tuan, sebagaimana yang kita bincangkan dulu. Sistem pendidik kita bukan saya nak jelas saya pun di bawah saya berada di bawah sistem itu sendiri. Tuan-tuan tu yang pernah pun pernah sama-sama berada di sistem tu. Kita dipengaruhi oleh sistem-sistem luar zaman luar. Zaman penjajahan apa semua. Kalau kita kembalilah tuan yang tuan pencet mungkin dapat tengok balik sejarah. Kalau masa-masa mengajar tu mungkin tak ada kesempatan atau semua, tetapi kita tengok balik sistem kita dikacau ganggu oleh sistem luaran daripada penjajahan barat, orientalis dan sebagainya yang musuh-musuh Islam. Jadi sepatutnya dia bermula daripada itu. Sistem pendidikan kita bermula dari sini kitab Allah dan sunnah Rasul itu diajar berasasnya dipasak itu. Kita kemudian kita seterusnya ilmu Quran, tafsir, nasab, pemansuh, ayat-ayat hukam, ayat mutasyabihat, kesamaran dan pada maknanya dan lain-lain. Begitu juga dalam mempelajari sunnah. Kemudian barulah kamu mempelajari masalah-masalah furu'. Dalam belajar asas itu baru belajar furu', cabang ataupun usul fiqh. Ini untuk segi urutan ilmu lah. Begitulah seterusnya cara untuk kamu mempelajari ilmu lain mengikut kadar umur dan masa yang mengizinkan. Jangan kamu habiskan umur kamu seluruhnya dalam satu bidang saja kerana mahu membuat pengkhususan dalam mendalam mengenainya. Itu kita dah terasuh begitu tuan-tuan. Banyak bidang itu dia pasak dalam satu bidang. Ilmu itu terlalu banyak, luas. Sedangkan umur sedangkan umur adalah terlalu pendek. Memang kalau kita khusus satu tapi yang mulai tak terabai. Itu yang kita maksud itu. Leka dan satu bidang tu dia yang mulai terabai. Kalau suasana kita yang mendapat dapat diberi kesempatan, alhamdulillah. Kalau dipanjang Allah Ta'ala diberi peluang, itu okey. Tetapi sekiranya kita dah leka satu ilmu tu tapi terabai ilmu yang sepatutnya, adalah satu kerugian. Sebab ilmu terlalu pendek.
Ilmu-ilmu ini merupakan alat atau wasilah untuk mencapai satu tujuan atau matlamat. Oleh itu, setiap perkara yang dijadikan sebagai alat untuk mencapai sesuatu matlamat, maka matlamat tersebut tidak seharusnya pula dilupai. Gitu. Dia jangan lupa dengan alat tadi apa semua, tetapi lupa dengan matlamat yang sebenar. Itu matlamat ilmu. Itu sebab dalam ilmu sisi tengah apa, kita jelas apa, kita tengok balik, refer balik daripada hadis Rasulullah dan man salaka tariqan, siapa yang merintis jalan, man salaka tariqan yang tabisu fihi ilman, mencari ilmu, sallallahu lahu tariqan ila jannah. Nabi meletakkan ujung tu jannah. Ilmu dari relate dengan jannah. Apa pun mana dia yang kita jelaskan dulu. Ilmu ni mesti, apa ilmu pun sekalipun, ilmu yang terpuji tu mesti membawa manusia ni kepada akhirat tadi. Apa juga ilmu kedua ni, baik ilmu engineering ke kedoktoran ke apa juga arkitek sebagainya, ataupun apa lebih-lebih lagi lah ilmu agama, dia mesti menjurus membawa manusia ni kepada akhirat. Dia akhir dia mesti menuju ke situ. Tetapi kalau dia menuntut ilmu tu semata-mata dunia, semata-mata memutuskan hubungan dengan Allah SWT, itu adalah satu kegagalan. Dia lari daripada matlamat yang diletakkan oleh Rasulullah SAW dari dalam hadis tadi. Itu sebagai relate. Sebab sistem pendidikan itu mesti relate, sepatutnya mesti membawa menjuruskan anak-anak didik kepada alam akhirat. Yang syurga, letak ataupun alam akhirat. Iaitu syurga itu simbol dia, lambang dia, tetapi itu dia menjurus kepada mesti meletakkan dia punya natijah dia mesti untuk mencari redha Allah di akhirat. Bukan untuk duniawi. Tapi kesilapan yang berlaku hari ini, apa itu yang dibagikan. Ilmu agama ni dia dipisahkan dengan ilmu yang keduniaan ni. Dia tak ada kaitan. Itu yang jadi sekular tu kan, itu yang jadi pengasingan. Sedangkan dalam Islam dia tidak ada apa-apa pengasingan. Dia mesti ilmu apa juga, dia mesti akhir dia ada relate dengan Allah SWT. Tak kira pertanian ke kan? Dia mesti ada. Setiap manusia ni apa yang dia lakukan, dia mesti relate dengan Allah SWT. Jadi kalau kita tengok itu memang gagal lah. Sistem apa kita gagal di sini, memang gagal sangat lah. Sebab kita hari ni yang berlakunya, timbulnya berbagai kes-kes isu-isu dan jenayah rasuah ke, jenayah pembunuhan ke, perompak ke apa, keruntuhan rumah tangga. Dia banyak berpaksi kepada kegagalan sistem pendidikan tadi, sistem yang sepatutnya yang Islam yang anjurkan, yang Rasulullah sarankan tadi. Itu juga pun mungkin terabai ya. Kita terikat dengan sistem. Apapun itulah kita doa lah tuan yang sama-sama tuan. Kita ni sekadar mampu yang apa yang mampu lah kita yang ada ni. Tapi sebenarnya dicorakkan oleh suasana keadaan hari ini. Bergantung kepada kekuatan kita hajat kita ataupun pergantungan kita kepada Allah SWT. Doa kita mudah-mudahan satu Allah akan capai kita perkenankan puasa kita supaya tertegaknya sistem yang sebenar yang patutnya dianjurkan oleh Allah SWT. Itu tentang tentang ilmu serian. Seterusnya masuk bab yang seterusnya, fasal ulama yang tidak mendapat manfaat daripada ilmunya. Perbahasan ilmu yang bertujuan saling mengatasi dan berbangga antara satu sama lain adalah punca berlakunya akhlak yang buruk dan tercela dalam ilmu. Ini satu hal tuan-tuan. Kalau kita tengok ni senario ni berlaku sekarang tuan-tuan. Kita tengoklah dengan suasana yang media masa yang dahsyat ya, turun dan sebagainya. Sebab apa yang kita perkara memang benar-benar terjadi. Jadi perbahasan ilmu yang bertujuan saling mengatasi dan berbangga antara satu sama lain adalah punca berlakunya akhlak yang buruk dan tercela dalam ilmu. Kosak. Ilmu tu cantik dah, ilmu agama, ilmu semua, tetapi berlaku persaingan, menjatuhkan antara satu sama lain untuk nak dapatkan pengikut ke apa sebagainya, berlakunya pencemaran kepada ilmu tadi. Ilmu yang terutama ilmu yang baik, ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama itu sendiri. Orang yang melakukan perkara tersebut tidak akan selamat daripada sifat takabur, karena dia akan memandang rendah kepada orang yang dikalahkannya. Dia juga akan merasa ujub, bangga diri kerana berjaya mengatasi saingannya, dan tidak selamat daripada sifat riak kerana tujuannya ialah agar orang ramai tahu kehebatannya.
lalu memberi tahniah dan memujinya. Oleh itu dia akan menghabiskan umurnya mempelajari ilmu-ilmu yang dapat membantunya ketika perdebatan, sedangkan dia tidak memberi manfaat kepadanya pada hari akhirat. Itu jadi dia belajar ilmu debat, ilmu pidato sebagainya apa semua. Tujuannya apa? Itu yang tadi. Tujuan untuk supaya dia dapat mengalahkan orang lain, hujah dan sebagainya apa semua. Dan yang akhir sekali dia apa? Orang memuji dan sebagainya, bangga, tahniah sebagainya. Jadi akhirnya itu kita tidak akan memberi manfaat padanya hari akhirat. Contohnya ilmu berkenaan kaedah pertuturan yang baik dan menghafal kata-kata ataupun ungkapan-ungkapan yang jarang digunakan untuk menarik perhatian pendengar. Bagus semua yang ilmu pidato pun tidak dinafikan, tetapi perlu dia pun di-guide dengan niatnya apa, lillahi ta'ala, untuk apa, untuk berdebat hujah dengan apa, nak sampaikan dakwah itu tak apa. Tapi kalau orang faham lah, itu nanti tak payah belajar. Tak, bukan melarang untuk belajar berfikir apa, ilmu pidato dan sebagainya, tak. Tapi dia ada guna dia untuk berhujah dengan orang-orang yang sepatutnya. Tetapi dia saling berlawan dengan orang yang tak sepatutnya. Itu jadi saingan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Asyaddun nasi 'adzaban yawmal qiyamati 'alimun lam yanfa'hu 'ilmuhu." Manusia yang paling dahsyat menerima azab pada hari kiamat ialah orang alim yang pada ilmunya sedikit pun tidak memberikan manfaat kepadanya. Kan? Itu mimbar juga kan ya. Kalau saya mengajar atau menyampaikan tentang itu, tahu juga kan. Itu Alhamdulillah kan, tak dilindung kan, sama-sama kita berdoa supaya kita sama-sama beramal. Itu tentang bagaimana kita ilmu-ilmu tadi kan. Dasar ilmu-ilmu yang itu. Ilmu ulama yang tidak dapat manfaat kepada ilmu tadi. Sebenarnya kita dibawa kepada adab. Dia mesti dapat ilmu lagi kan, adab penuntut dan guru. Dia ambil direksinya apa? Direksi. Adab seorang penuntut. Seorang penuntut perlu mengutamakan penyucian jiwa daripada akhlak yang buruk dan sifat-sifat tercela kerana ilmu adalah ibadah hati. Maknanya dia dalam menuntut ilmu yang tak siapa-siapa apa. Kita kan kalau di sekolah negeri pun perlu dijelaskan begitulah tuan ya. Dia apa, sebelum diminta ilmu tu jiwa dia kena bersih dah untuk ilmu-ilmuan. Sebab Imam Syafi'i pun pun sendiri kan, dia mengadu pada tu dia wakil kan, bagaimana kan buruknya dia punya hafazat. Padahal Imam Syafi'i tu hebat, cuma sikit je yang apa, pada dia teruklah pada dia. Pada kita taklah mencijaskan sangat. Tapi pada Imam Syafi'i dia rasa dia teruk, dia buruk dia punya hafazat, dia punya tadi. Dia ada kisah dia. Sampai dia apa wakil kata ilmu ni adalah nur. Al-ilmu nurun. Nurullah la yahdi al-'asi. Ilmu cahaya Allah SWT ini tidak akan tembus, tidak meresap kepada jiwa-jiwa mereka yang 'asi, iaitu jiwa di hati dia yang kotor, yang gelap, yang buruk. Jadi mana dia seorang penuntut mestilah dia mencikan jiwa daripada sifat akhlak. Kalau orang belajar, dia belajar. Ada orang belajar dia nak menjawab, hanya tengok, nak test. Macam-macam punya orang. Ada orang dia memang dia tak tahu. Macam-macam lah golongan tu. Jadi kita mengelakkan apa? Bila belajar, ada kerana kita ingin tahu untuk menambahkan keilmuan kita. Itu yang kena sucikan jiwa daripada sifat-sifat tercela tadi. Jadi dia juga hendaklah memutuskan hubungan dari setiap perkara yang mengganggu. Apabila memikirkan beberapa pemikiran berbelah bagi, kemampuannya untuk mengenali dan memahami kebenaran akan kekurangan. Dia mengelak apa dalam bab tu ni, dia mesti pisahkan diri daripada perkara yang mengganggu untuk mendapatkan ilmu tadi. Jadi ulama salaf kata amat mementingkan ilmu dengan segala perkara yang lain. Bagaimana dikatakan bahawa Imam Ahmad hanya berkahwin ketika umurnya menjangkau 40 tahun. Itu kita tak terikut lah tuan 40 tahun baru Imam Ahmad berkahwin sebab dia sibuk dengan ilmu tadi. Itu yang kelebihannya. Imam Ahmad dia sampai satu tahap gitu. Dia tak terfikir kan, sebab dia sibuk dengan ilmu tadi. Kalau hari ni tak boleh lah kan, suasana tu berbeza. Dan begitu juga Abu Bakar Al-Ambari. Dia pula dihadiahkan dengan seorang hamba perempuan. Satu hari hambanya itu masuk menemui Abu Bakar ketika dia sedang sibuk berfikir untuk menyelesaikan sesuatu masalah.
Lalu hamba perempuan tersebut menjauhkan diri masalah. Lalu hamba perempuan tersebut menjauhkan diri daripadanya. Abu Bakar pun berkata, bawalah perempuan ini kepada penjual hamba yang untuk dijual kembali lah, maksud dia. Dia tak memerlukan dia. Sebab dia perempuan ini hadiah apa semua, dia mengganggu dia untuk sibuk dengan ilmu tadi. Maka dia tak mau terganggu. Jawabnya tidak. Dia kata, hamba tu tanya, adakah saya telah melakukan satu kesalahan? Dia takut satu dosa ke kesalahan apa semua yang boleh itu terhadap terhadap Abu Bakar ni. Dia kata, tidak, tetapi aku terganggu kerana kehadiranmu. Siapalah kamu untuk mengaku daripada ilmu? Itu kesibukan ulama-ulama dulu tentang menuntut ilmu. Dia tidak mengelakkan kalau ilmu ini dielakkan daripada gangguan-gangguan yang hilang fokus kata. Kemudian penuntut ilmu hendaklah menyerah diri kepada guru sebagaimana seorang pesakit menyerah diri kepada doktor. Dia juga hendaklah merendah diri kepada gurunya dan bersungguh-sungguh berkhidmat kepadanya. Ini zaman yang menghadap untuk guru lah zaman-zaman dulu tuan. Zaman-zaman orang tutur pondok semua dia menghadap semua. Sampai itu dia punya hormat guru. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah memimpin unta Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu dan berkata, beginilah kami disuruh melakukannya kepada ulama. Apabila penuntut ilmu sombong dan tidak mahu mengambil kaedah dari sesuatu yang dianggap bukan satu kemajuan, dia sebenarnya adalah jahil. Ini kerana hikmah atau kebijaksanaan itu adalah barangan orang mukmin yang hilang. Jadi hikmah dhalatul mukmin. Hikmah itu ada satu kehilangan, satu perkara yang kehilangan daripada orang mukmin. Dia banyak hikmah-hikmah yang hilang ini, yang berada di tangan-tangan orang kafir. Dan hikmah-hikmah yang sepatutnya orang Islam yang ada, orang beriman ada, tetapi berada di orang bukan Islam. Jadi kata anna wajadaha fa huwa ahqqum biha. Di mana saja dia benda tu ada hikmah ni, ilmu ni apa, dan orang yang berimanlah, seorang mukmin itu yang berhak memperoleh ilmu tersebut. Tetapi banyak benda ni terlepas kepada orang bukan untuk orang Islam, itu orang kafir. Jadi mana dia sepatutnya dia mempelajari juga. Dia tak boleh sombong mengatakan tidak apa ilmu tu tak memberi kemajuan kepada dia. Sebenarnya dia kena ambil. Hendaklah dia meninggalkan pendapatnya kerana mendengar pendapat gurunya. Sesungguhnya kesilapan guru lebih bermanfaat daripada sikapnya yang menganggap dirinya betul. Ini adab lebih kepada adab guru. Ali radhiyallahu anhu berkata, antara hak orang alim yang mesti kamu tunaikan ialah kamu hendaklah memberi salam kepada orang ramai secara umum, tetapi memberi salam kepadanya secara khusus. Jadi kamu hendaklah duduk di hadapannya dan jangan bergerak-gerak isyarat tangan ketika berada di sisinya. Janganlah sekali-kali kamu mengenyitkan mata di hadapannya, jangan terlalu banyak bertanya kepadanya, jangan cuba membantunya dalam memberikan satu jawapan. Jangan kamu mendesaknya ketika dia merasa malas, dan jangan berulang-ulang kali mengajaknya jika dia enggan. Ini ada adab dalam berguru. Jadi kamu juga jangan memegang bajunya ketika dia bangkit berdiri. Jangan mendedahkan sesuatu rahsia kepadanya. Jangan mengumpat seseorang di hadapannya. Itu adab. Tak boleh kita tanya untuk apa, guru ke apa, kita cerita ke orang lain. Itu adab. Tak payah apa cerita orang. Tanya boleh secara umum, tapi tak boleh mendedahkan aib orang. Jangan kamu berkata kepada aku telah mendengar simpulan berkata begini atau pendapat simpulan itu berbeza dengan kamu. Jangan kamu bercerita mengenai seorang ulama lain ketika bersamanya. Jangan berpaling meninggalkannya kerana terlalu lama bersamanya, dan jangan pula kamu menolak untuk berkhidmat kepadanya. Ini berlaku tadi dalam persaingan dalam media masa. Media masa ini berlaku saingan-saing itu. Sepatutnya dalam segi ada semua kalau berlaku perselisihan itu awal-awal semua dia mesti berlaku tertutup sepatutnya. Dia ada yang hak orang awam mana tahu, ada yang khusus untuk di golongan orang berilmu ini selesai kan. Tetapi bila perkara-perkara yang sepatutnya yang diperselisihkan itu, yang sepatutnya berlaku di kalangan orang berilmu, berlaku didengari orang awam, itu yang berlaku huru-hara semua. Orang yang tak ada authority pun dia macam orang berilmu. Yang netizen yang komen pun macam teruk sangat kan.
Akan baru keluar kata-kata yang tak sepatutnya. Ini yang berlaku kan. Itu sebab dia dah ada dalam suasana. Kalau dulu yang ceritakan ni ada apa bagaimana dalam suasana yang setempat. Dulu zaman media masa tak ada. Tapi hari ini lagi lah teruk. Sepatutnya begitu kan. Dia tak boleh menceritakan apa. Ini ada. Diharapkan Allah disedari oleh Allah golongan apa para ilmuwan yang berada dalam sosial. Kan dibimbang bila ada rakam yang berhubungan tetap dia habis kerat dari ulas, habis kerat boleh dipotong. Dahsyat hari ni tuan ya. Sebab tu kita habis benda tu sampai apa penuh dipotong, lepas tu diulas pula. Berlaku kacau bilau. Ini apa huru-hara yang terjadi dalam media masa sekarang ni. Rosak kan? Hilang kepercayaan, jatuh maruah kan? Orang kau agama pun jatuh apa semua kan? Yang ilmuwan apa semua. Ini kebimbangan kita itu tuan ya. Cukup dahsyat. Itu bergantung kepada siapa tak pasti. Adakah dia benda tu boleh disekat Allah Ta'ala. Ada orang kata boleh disekat apa sistem apa semua. Tapi kenapa dia pun lepas tidak ditapis dan sebagainya. Bila tak ditapis apa semua tu berlaku kacau bilau dalam kehidupan masyarakat hari ini. Orang pun tak tahu mana satu nak pegang, mana satu betul. Hujah, masing-masing ada hujah. Jadi tuan berpecah belah umat kan. Dan itulah dia yang berlaku agenda di sebaliknya. Musuh pun memang tu agenda dia untuk memeliharakan kehidupan terutamanya umat Islam lah. Tapi sama ada disedari ataupun tidak sedari Allah alam. Jadi sama-sama lah kalau kita ada peluang untuk menjelaskan, itu adalah satu yang baik lah. Tapi kalau kita memberi saham, kita sebarkan, memecah belahkan lagi, memang dahsyat lah. Jadi di situ sendiri ada baiknya. Jangan kamu cerita mengenai seorang ulama yang lain ketika bersamanya. Jangan berpaling meninggalkan kerana terlalu lama bersamanya, dan jangan kamu menolak untuk berkhidmat kepadanya. Apabila dia berhajat kepada satu, sepatutnya kamu hendaklah menolong orang lain untuk menunaikannya. Kedudukannya samalah seperti pohon kurma. Kamu menunggu bilakah suatu dari yang akan gugur kepadamu. Ini mana dia ada dia anak murid menunggu guru. Orang kata anak murid sepatutnya menunggu. Tetapi hari ini guru menunggu anak murid. Itu yang berlaku di sekolah-sekolah pula. Kalau di masjid-masjid mungkin tak berlaku gitu. Tapi kalau di sekolah-sekolah berlaku gitu ya. Anak murid, guru menunggu anak murid. Dia ada suasana dah terbalik. Jadi orang yang baru mempelajari ilmu perlu berwaspada daripada mendengar perkara-perkara yang menjadi perselisihan. Nak tutup tak boleh kan? Kita buka macam-macam terdengar. Itu jadi di sini diingatkan perlu berwaspada mendengar perselisihan pendapat di kalangan ulama. Yang ini adalah tak sepatutnya didedahkan. Ya. Kecuali dia orang tu apa, orang belajar tentang tu. Perselisihan yang hujah apa semua dia punya disiplin ilmu pun. Tetapi bila orang tak belajar dengan perselisihan tu apa semua, itu yang berlaku kepincangan dalam masyarakat. Huru-hara dia. Jadi kita waspada daripada mendengar perkara yang menjadi perselisihan pendapat di kalangan ulama, kerana ia boleh mengelirukan akalnya dan melemahkan pemikirannya. Dia hendaklah mengambil perkara yang terbaik daripada setiap perkara. Tapi ambil satu pandangan yang kuat semua cukup. Kalau orang awam ini betul-betul telagah semua tu ada orang pening. Dia pening lah, orang tak beramal. Orang tiga lah. Jadi masyarakat yang memang dia tak suka beramal ni, dia tu tak apa-apa benda ni mesti apa semua. Baik aku tak peduli dia jadi macam tu. Masyarakat lain jadi apa suasana tu akan berlaku begitu tuan. Orang tak kisah lah. Bila berlaku apa perselisihan tadi, jadi orang tak ada kisah tentang apa ni. Apa benda ni lah. Dah lah akidah tak kuat. Penanaman akidah tu tak kuat kepada di kalangan terutamanya remaja-remaja pemuda kan. Tapi bila dengar polisi dia lagi-lagi dia tak kisah. Yang malamnya kita hari ini tuan. Dia adalah memiliki yang terbaik pada setiap perkara. Ini kerana umurnya tidak mencukupi bagi mempelajari ke semua ilmu. Mana dia belajar ilmu dia ada tahap-tahap dia. Dia tak boleh semua dia borong ke situ kan. Budak-budak yang umur 7 tahun, kalau semua kita nak sumpat ke dia memang dia tak boleh mampu. Jadi pada dia ada ikut priority dia lah segi umur dia.
Kemudian dia hendaklah menumpukan sebagian besar tenaganya untuk mempelajari semulia-mulia ilmu, yaitu ilmu berkaitan hari akhirat. Mesti dia banyak menyebutkan ilmu, mesti ilmu yang berkaitan dengan hari akhirat. Tak kira apa keadaan dia, mesti dia menjurus kepada ilmu akhirat. Sebab setiap kita ni kata lama tuan-tuan ya. Tak lama lah, sama-sama kita akan meninggalkan dunia ya. Sebabnya itulah ilmu yang ditanamkan, ditekankan. Dengannya dia akan memperoleh keyakinan seperti mana yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga Rasulullah SAW mengiktiraf beliau dengan sabda baginda yang bermaksud, Abu Bakar mendahului kamu bukan kerana banyak berpuasa atau bersembahyang, bukan kerana Abu Bakar banyak puasa atau bersolat, tetapi kerana sesuatu yang tertanam teguh di dalam dadanya, iaitu keyakinan dia. Keyakinan dia kepada Allah itu maknanya dia apa? Akidah. Bukan nak kita katakan apa bila dengar ini apa tak payah banyak solat, lebih kurang lah. Dah bukan begitu. Kadang-kadang orang tak faham ini dah. Kalau itu kita yang yakin apa tanamkan dekat kita sekolah. Hari ini masyarakat dia fikir begitu. Katanya cara solat jalan apa seperti biasa apa semua, tetapi penanaman dari dia akidah tu mesti difokus, ditumpukan lebih kuat lagi. Inilah tugas-tugas dan tanggungjawab orang yang menuntut ilmu. Ada secara ringkas ya. Itu adab-adab dalam untuk seorang muslim. Ada pun adab seorang guru. Jadi sini ceritakan orang guru. Seorang guru punya tugas dan tanggungjawabnya tersendiri. Antaranya ialah mempunyai perasaan belas kasihan terhadap para pelajarnya, menganggap mereka seperti anak sendiri. Itu kalau yang apa di sekolah kan. Antaranya yang dia punya perasaan belas tadi, kasihan terhadap pelajarnya, menganggap mereka seperti anak sendiri, tidak meminta upah kerana ilmu yang disampaikan. Dia tak minta upah, dia tetap berapa nak bagi. Ini bayar kan. Dia belajar kan berapa nak bagi. Ini yang susah sebenarnya. Dia tidak minta upah kerana ilmu yang disampaikan itu tidak bertujuan untuk mendapatkan balasan atau ucapan terima kasih daripada mereka, melainkan kerana dibagi. Bahkan dia hendaklah mengajar semata-mata kerana Allah. Janganlah dia menganggap bahawa mereka telah berhutang budi kepadanya, melainkan sistem gaji. Itu ada yang belajar apa kita pun. Ini mana dia menetapkan, dia minta, dia tetapkan apa, dia jauh dia minta pada pembelajar. Ini satu kesalahan. Dia tak tu, dia kena jangan menetapkan itu. Jangan dia menganggap bahawa mereka terhutang budi kepadanya. Bila ajar ilmu tu dia tahu, kalau aku tak ajar ini, kau tak apa ilmu ni. Kalau kau tak pandai, tak boleh. Kita tak boleh menganggap pelajar tadi terhutang budi kepada guru. Dia sepatutnya melihat bahawa kelebihan adalah milik para penuntut ilmu, kerana mereka sanggup menyediakan hati-hati mereka demi untuk menghampirkan diri kepada Allah dengan tanaman ilmu tersebut. Oleh itu mereka, para penuntut adalah seperti orang yang meminjamkan tanah kepada orang yang mau bercocok tanam padanya. Maksudnya begitu. Orang penuntut ilmu ni umpama orang yang berpinjam tanah untuk dia bercocok tanam. Dia tidak wajar bagi seorang guru minta upah kecuali pada Allah SWT sahaja. Para ulama salaf sendiri enggan menerima hadiah yang diberikan oleh anak-anak murid mereka. Itu juga seorang guru juga hendaklah tidak kedekut dalam memberi nasihat kepada muridnya. Dia juga mesti berusaha untuk menegur kesilapan buruk pelajar secara kiasan ataupun sindiran, bukan dengan cara memburuk dan mencela. Itu adab bahasa seorang guru dia tak boleh. Itu juga kalau orang yang mengajar kadang dia terus tembak orang, buat audiens. Dia mau membanggakan orang, ada dunia itu kan. Mau membanggakan audiens apa semua. Tak boleh lah gitu. Tak adab kan. Ada itu jadi dia macam tu. Jadi dia kata tak boleh dia memburukkan, mencela dan sebagainya. Ini kerana dia kata cara tersebut boleh menghilangkan kehebatan dirinya. Bila kita dah keluar dan mau kecoh orang semua, dia apa pendengar apa, habislah. Jadi hilang hebat dia tu. Dia kata. Jadi seorang guru itu juga hendaklah melihat tahap kepahaman dan kemampuan akal pelajarnya, dan sentiasa memberikan pelajar mengikut kadar kemampuannya, akal para pelajarnya, dan janganlah dia menyampaikan sesuatu yang sukar untuk dipahami dan di luar kemampuan akal mereka. Itu yang ajar bahasa Arab itu tak mampu kita tukar. Tukar. So dia ikut dia punya step apa kan. Kecuali kalau orang yang ada khusus dia apa faham, dia boleh teruskan. Jadi mana dia ajar, mengajar apa guru ni ajar mengikut kadar kemampuan
anak murid dia, tak boleh dia tinggi tahap yang apa. Dia ajar kalau ajar kita apa mati ke balawa apa macam tu apa benda ilmu dia. Pening apa dia mesti ikut dia punya apa kepahaman tahap akal tadi. Diriwayatkan kepada Nabi daripada bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatiban nas ala qadri uqulihim." Aku diperintahkan agar bercakap kepada manusia mengikut kadar kemampuan akal mereka. Begitu juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, sesungguhnya di sini ada ilmu. Alangkah baiknya kalau aku menemui orang yang sanggup menerimanya. Berkata Imam Syafi'i dalam syairnya, adakah patut aku menaburkan mutiara di kandang binatang ternakkah? Adakah patut aku menyusun buku kepada pengembara kambing? Sesiapa yang beri ilmu kepada si beban, saya akan disia-siakannya. Sesiapa yang menghalang orang yang layak menemuinya pula berarti dia telah berlaku zalim. Maksud dia apa? Maksud dia berikan hak ilmu itu mengikut kadar akal mereka. Bukan dia apa kita bagi sembrono gitu kan. Tak kira, tak melihat kepada apa penuntut tadi yang belajar dari akal atau apa tahap pemikiran mereka. Jadi itulah yang sebenarnya antara sebenarnya ada tanggungjawab guru ialah beramal dengan ilmunya, janganlah dia melakukan sesuatu yang bercanggah dengan firman-Nya, dengan ajarannya. Ya, firman Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim, "Ataquluna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab." Patutkah kamu menunjuk manusia supaya berbuat baik dengan sedang kamu lupa akan diri kamu sendiri, padahal kamu semua membaca kitab. Ini kata-kata tu Isa pun tak mengajar tuan-tuan ya. Bimbang kalau ada golongan apa berdua kamu apa tak apa ke dia bimbang tak terbuat dia punya ajar. Tapi tak mengajar tak boleh juga. Jadi menyembunyikan ilmu apa semua salah juga. Tak berusaha juga untuk buat sebaik yang mungkin. Jadi itulah ya sebenarnya adab-adab bulan yang dia apa yang nyatakan oleh Imam Ahmad juga Qudaman. Jadi tuan-tuan sekadar untuk melalui mudah-mudahan apa yang itu peringatan kita bersama kita untuk memperbaiki bersama tuan untuk saya juga dan tuan-tuan bukan untuk tuan-tuan saja. Biasa saya cuba cakap ni bila cakap apa bercakap dengan tuan, maknanya saya menasihati diri saya juga. Bukan saya bercakap ni saya beritahu kepada kawan-kawan saya kisah diri saya. Itu satu kesilapan lah. Jadi mohon maaf yang kekurangan bersama kita. Berdoa mudah-mudahan Allah SWT sentiasa meridai kita dalam suasana dalam kedua keadaan sekalipun dan kita berada dalam naungan di naungan Allah SWT insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu. Maaf dari kulli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala ta'atik wa tawahhadat ala nusrat syari'atik fa wasif lahum marabitataha wa al-buttaha wa fiha subulaha wa amlaha binurika alladhi la yakhbu wa ashrah huduraha bainal iman bik وجميل التوكل على الإحياء بمعرفتك ومسها على الشهادة في سبيل إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين اللهم آمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. والله أكبر.